Assalamualaikum dan selamat petang. Baik, bersiaran lagi dalam kelas Bahasa Melayu Cikgu Sabah untuk kali yang ke-6 ya. Pada tahun ini, baik hari ini 5 Februari Jumaat masa 5 petang. Kita akan mempelajari masih tema yang pertama iaitu tema kekeluargaan unit 2 kejayaan keluarga dengan tajuk kejayaan kita bersama. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Manakala di SKP kita pada hari ini ialah 1.1.1 dalam kurungan 2, iaitu mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut ayat majmuk dengan sebutan yang tepat dan betul. Baik, kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut ayat majmuk dengan sebutan yang tepat dan betul. Ingat ya murid-murid, ayat majmuk. Ayat majmuk ni pernah cikgu sentuh dulu sebelum ini. Ya, cikgu dah pernah sentuh ayat ni sebelum ni. Jadi, cikgu harap murid-murid tidak lupa ya. Baik, meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tonton video pendek ini ya. Baik, awak dah tonton video tadi bukan? Cikgu rasa tentu murid-murid perasan bahawa dalam video tadi ada dinyatakan bahawa ayat majmuk merupakan ataupun terdiri dari dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Murid-murid perlu ingat ya di sini bahawa kata hubung memainkan peranan yang penting untuk menentukan sama ada ayat itu terdiri dari ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Jadi, kalau awak dapat faham atau camkan dalam video yang cikgu mainkan tadi, terdapat beberapa penggunaan kata hubung di situ ya yang menghubungkan di antara ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua. Apabila satu-satu ayat itu ataupun apabila ayat tunggal itu digabungkan, ayat 1 dan ayat 2
digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Baik ya, salah satu dari kata hubung yang cikgu senaraikan di bawah ini sama ada dan, sambil, atau, tetapi, untuk, kerana, lalu. Apabila kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan di antara ayat tunggal yang pertama, ya, yang pertama atau yang kedua. Awak lihat ya, di sini cikgu ada tunjukkan contoh ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua, ya. Apabila dihubungkan ayat tunggal ini, ya, dengan menggunakan kata hubung. Okey, kita tengok lagi sekali. Ini ialah ayat tunggal yang pertama dan ini adalah ayat tunggal yang kedua. Apabila kedua-dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan mana-mana kata hubung, maka ayat tersebut secara automatiknya akan menjadi ayat majmuk. Ya. Kata hubung ini amat penting ya untuk membezakan kelas atau jenis ayat. Awak perlu camkan di sini bahawa apabila mana-mana ayat bahasa Melayu menggunakan mana-mana kata hubung, okey, mana-mana kata hubung, misalnya kata hubung yang di atas ni sama ada kata hubung itu kata hubung dan, sambil, atau, tetapi, untuk, kerana, lalu. Apabila dalam satu-satu ayat terdapat penggunaan kata hubung yang cikgu senaraikan di sini, maka secara automatiknya ayat tersebut telah menjadi ayat majmuk. Ya, ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung itu menjadikan ayat itu ayat majmuk. Baik, kita lihat pula slide yang seterusnya ya. Baik, dalam slide yang seterusnya awak perlu menyediakan buku teks jilid 1 bahasa Melayu. Sila buka halaman 7. Baik, dah bersedia, kita nak lihat slide yang seterusnya. Dalam slot pembelajaran kali ini, Cikgu Sabah takkan menghuraikan dengan panjang lebar sebab Cikgu Sabah sudah pun menerangkan hal ini, okey, contoh ayat, penggunaan ayat, jenis ayat ini dalam sesi pembelajaran yang lepas. Cikgu takkan kupas panjang-panjang. Jadi tolong berikan perhatian kerana penerangan cikgu kali ini agak ringkas ya. Baik, kita tengok teks ini, kita baca bersama-sama sedikit sahaja. Okey, kejayaan kita bersama. Tuan Haji Abdul Karim Datuk Nabila seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ini adalah ayat tunggal. Baik, kita tengok ini adalah ayat tunggal ya. Kita semak baik lagi sekali. Ini adalah ayat tunggal. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Okey, yang ini pula, cikgu bulatkan besar. Mereka datang untuk membeli beras. Kalau awak perasan, di sini ada kata hubung untuk. Jadi apabila ada kata hubung untuk, maka ayat ini adalah kategori ayat
majmuk. Okey, kita tengok lagi yang lain ya. Bolehkah, baik, kalau awak perhatikan untuk yang kali ini ada tanda ni ya. Tanda ni, okey, kejap. Awak tengok ada tanda ini. Cikgu perlu petakkan. Ni gambar bumi ni bermaksud di sini ada 3 cikgu rasa. Okey, 2 dan 3. Bermaksud di sini awak perlu melengkapkan dialog ini dengan membina ayat majmuk. Ya, di situ ada diterangkan serba sedikit ya. Baik, gambar ini sebenarnya adalah gambar Datuk Nabila, seorang usahawan beras. Cikgu akan beri sedikit gambaran. Baik, ini kedai ataupun kilang beras. Cikgu rasa usaha pemborong beras ya. Kedai borong beras yang diusahakan oleh Datuk Nabila. Ni datuk dia ya. Kemudian di belakang ni kalau perhatikan Ibu Nabila. Di sini pula ya, Nenek Nabila. Baik, awak perlu tahu watak-watak ini sebab watak-watak inilah yang akan awak gunakan untuk membina ayat majmuk. Baik, ini adalah Nabila dan ini adalah Nasri, abang Nabila. Mereka berdua ingin membantu datuknya di kedai atau kedai beras tersebut. Bermaksud dalam gambar ini adalah gambar keluarga Nabila yang sedang bersama-sama dengan datuknya mengusahakan kedai berasnya. Baik, awak dikehendaki selepas ini melengkapkan ayat-ayat yang ada gambar bumi itu ya. Baik, tapi awak kena tahu juga ya macam mana jalan ceritanya. Kita baca sikit yang sini, nanti awak akan dapat gambaran jelas. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Awak harus bina ayat majmuk berdasarkan kepada ni. Yang ini ya. Okey. Untuk dialog Nabila. Baik. Untuk yang ini, dialog ayahnya, kalian boleh membantu datuk. Nabila hendak membantu. Baik, awak boleh tulis sama ada Nabila hendak membantu ibunya melayan di dapur ataupun neneknya ya. Di situ awak perlu menggunakan kata hubung yang tertentu. Kemudian awak boleh tengok ya. Terima kasih. Ni ucapan daripada datuk dia. Okey, datuk dia mengucapkan terima kasih kepada Nabila dan Nasri kerana sudah membantunya di kilang tersebut. Cikgu ulang lagi sekali. Untuk dialog Nabila, awak boleh tulis. Okey, bolehkah? Di sini ada ya, bolehkah? Maksudnya, bolehkah Nabila dan abangnya membantu di kilang tersebut? Kemudian datuknya mengucapkan terima kasih kepada Nabila dan abangnya. Dan akhir sekali ada ucapan dari datuknya bahawa dia mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua cucunya. Cikgu ada senaraikan di sini beberapa contoh yang boleh awak fahami ya. Awak boleh tengok, awak cuba faham dan awak boleh jadikan panduan.
Baik, ayat yang pertama, ayat majmuk yang terdapat dalam petikan, mereka datang untuk membeli beras. Di sini terdapat penggunaan kata hubung dan. Ya, kalau perhatikan ada kata hubung untuk. Ya, mereka datang untuk membeli beras. Ayat ini terdapat dalam petikan. Tapi untuk ayat yang kedua, ketiga dan keempat awak kena buat sendiri. Cikgu beri sedikit permulaannya dan awak perlu menyambung menggunakan kata hubung yang telah cikgu berikan. Dan, atau, dan sambung yang bahagian seterusnya. Awak perlu buat berdasarkan kepada petikan yang diberi. Baik, untuk makluman awak, apa yang cikgu senaraikan di sini hanyalah sebagai panduan sahaja. Sekiranya awak boleh membuat atau membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang lain, sangatlah bagus. Jadi, cikgu tidak mahu awak terkongkong. Cikgu nak awak buat, awak bina mengikut kesesuaian dan pemahaman awak. Baik, itulah tugas yang perlu awak lakukan untuk hari ini. Apabila awak sudah melengkapkan ayat ini, awak perlu membaca dan merakamkan ayat tersebut serta menghantarnya kepada Cikgu Sabah. Baik, cikgu akan postkan link untuk jawapan awak. Cikgu akan postkan link dan cikgu harap selepas awak tonton video cikgu ini, awak boleh like, subscribe dan share. Supaya selepas ini, jika ada info bahasa, awak boleh dapat mengesan atau awak boleh alert lagi ya, supaya awak tidak ketinggalan. Baik, tugas itu dia tugasan awak untuk hari ini dan cikgu rasa demikianlah sesi kita pada hari ini. Setakat itu saja. Sekian sehingga kita bertemu lagi di slot pembelajaran yang lain. Baik. Assalamualaikum.